Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan mengenai kursus iaitu SPPL 3002 iaitu Perkhidmatan Bangunan Piping. Pensyarah saya iaitu Dr. Dayana Faziha binti Ali. Nama saya adalah Nurul Syairah binti Zaihan. Dan nama saya Ika binti Abdul Malik. Hari ini saya akan membentangkan mengenai tajuk iaitu proses pembersihan air. Ini adalah isi kandungan kami iaitu apa yang kami tulis iaitu di dalam slide kami yang akan kami terangkan. Yang pertama adalah saya akan membuat penerangan mengenai rawatan air. Rawatan air ini dia adalah satu proses yang digunakan untuk kegunaan akhir iaitu dia adalah gunaan untuk contohnya sebagai air minuman, proses industri, perubatan dan banyak lagi kegunaan lain. Kita harus tahulah sebenarnya air itu sangat penting untuk kita. Tujuannya adalah satu, rawatan air adalah untuk mengalihkan pencemaran yang ada pada air atau menurunkan kepekatan dan sebarang pencemaran supaya air ini dia menjadi sesuai untuk kegunaan air yang diingini. Maksudnya air itu sesuai untuk kita pakai. Tak adalah air itu kotor. Contohnya adalah dia mengembalikan air yang telah digunakan ke alam sekitar tanpa menyebabkan kesan ekologi buruk ataupun membahayakan kesihatan kita kalau kita guna air tersebut. Pembersihan air ni tujuannya satu untuk minuman iaitu melibatkan rawatan contohnya iaitu pemisahan pepejal menggunakan kaedah fizikal contohnya seperti enapan dan penapisan, kimia seperti penyahjangkitan dan pengumpalan. Macam manalah kita nak bersihkan air tersebut. Seterusnya adalah proses biologi. Proses biologi ni dia adalah untuk rawatan air buangan dan proses ini dapat termasuk contohnya lagun berudara, enap cemar diaktifkan ataupun turus air perlahan. Dekat sini saya akan tunjukkan tiga ni iaitu yang pertama ni adalah lagun berudara iaitu kita dapat tengok dia punya lagun dia tu. Seterusnya adalah enap cemar diaktifkan, ni adalah proses-prosesnya macam mana dia memproses benda ni, air tersebut. Seterusnya adalah turus pasir perlahan iaitu dia menggunakan pasir lah untuk membersihkan kotoran-kotoran di dalam air. Seterusnya adalah pembersihan air selamat yang sesuai untuk diminum. Air ni kalau kita tak rawat dia akan menghasilkan dia akan menghasilkan banyak kotoran. Jadi kita nak minum air tu kita kena pastikan air tu suci, bersih yang sesuai untuk kegunaan manusia. Seterusnya adalah dia untuk mengambil ukuran untuk buatkan air kita ni lebih berkualiti iaitu satu lagi adalah dia untuk perlindungan air yang dirawat. So air dirawat tu mesti ada macam kita akan menggunakan garis panduan pertubuhan kesihatan sedunia WHO iaitu untuk rawatan air ni kita akan ikut guideline dia lah macam mana prosesnya untuk mendapatkan satu air yang selamat dan penyahjangkitan. Seterusnya di sini adalah proses untuk air minuman iaitu yang pertama kita kena pre-klorinkan benda tu untuk inilah kita buang alge, lepas tu penubuhan biologi. Seterusnya kita akan buat pengudaraan iaitu ini adalah pra-klorin. Seterusnya ada pengumpalan iaitu untuk flocculation. Seterusnya adalah bantuan alat pengumpul iaitu dia diedarkan untuk elektrolit iaitu dia untuk memperbaikikan pengumpalan dan membetulkan flok yang tebal yang ada dalam air tersebut. Lepas tu kita ada pemendapan dia untuk mengasingkan pepejal. Contohnya ada pepejal yang agak keras ataupun yang besar-besar, dia akan asingkan daripada air untuk bersihkan. Seterusnya adalah penapisan iaitu untuk pemindahan yang dibawa atas flux dan seterusnya adalah penyahjangkitan untuk kita bunuh bakteria yang ada dalam air. Seterusnya ini adalah jenis air. Sebelum kita harus tahulah jenis air yang ada. Kita ada dua jenis air iaitu air mentah dan air yang dirawat. Air mentah ni kita biasa tahu air mentah biasanya macam air tawar yang secara semula jadi. Contohnya dia seperti air hujan, air sungai, air tasik dan air yang berada dalam tanah. Seterusnya adalah air yang dirawat. Dirawat ni biasa tahulah yang dia adalah sumber air mentah, air tu tapi dia menjalani rawatan tertentu untuk menjadikan air tu selamat digunakan. Dia sama ada sesuai untuk kegunaan air tu kat bilik air, ditandas ataupun tujuan untuk memasak makanan ataupun tujuan minum air tersebut, air yang dirawat ni lah. Air mentah. Air mentah ni biasa digunakan dekat negara yang mundur dan membangun. Jadi air mentah tu memang sangat penting.
Untuk tujuan minum, air ni contohlah air sungai ke apa. Contoh kalau negara yang mundur, kita kena didihkan dulu air tersebut untuk membunuh organisma. Seterusnya adalah air mentah ni digunakan untuk industri pembinaan, peternakan dan juga tujuan untuk pembersihan. Komposisi air mentah ni berbeza, dia bergantung kepada sumber dekat mana air itu terdapat. Contohnya kalau air dekat sungai tu lain lah, kalau air dekat bukit macam lain. Jadi air kat setiap tempat kita ambil tu lain dia punya komposisi dia. Seterusnya adalah bahan-bahan yang terdapat dalam air mentah. Bahan ni yang pertama kita akan tahu asid humik, iaitu dia daripada penguraian tumbuh-tumbuhan yang air yang menjadi air tu berwarna. Contoh kita akan tengok kadang air tu berkeladak kan. Yang nombor 2 adalah bahan mineral. Bahan mineral ni seperti karbonat, kalsium dan magnesium, iaitu dia mengandungi bahan-bahan yang seperti air keras hard water ataupun air keras yang kurang sesuai digunakan untuk alat industri. Disebabkan oleh pemendapan kapur yang dihasilkan daripada mineral kalsium dan karbonat. Lepas tu dia ada air mentah yang mengandungi kurang mineral pula, dia sebagai soft water. Kita ada hard water, soft water kat dalam bahan mineral tu. Seterusnya ketiga, kita ada bahan daripada tanah daripada tanah liat dan pasir. Seterusnya yang keempat, kita ada mikroorganisma seperti bakteria, virus dan protozoa. Yang kelima, kita ada molekul oksigen yang terlarut kat dalam air. Yang keenam, kita ada garam. Tapi garam tu dia garam air mentah yang diperolehi apabila berlaku penemuan di antara air laut dan air sungai. Kandungan garamnya kandungan garam dia tak samalah seperti air laut, dia mungkin kurang sedikit. Seterusnya saya akan kasih slide ni kepada Syafiqah. Seterusnya saya akan meneruskan. Saya akan membentangkan mengenai air yang dirawat. Air yang dirawat ialah air yang telah menjalani proses pembersihan dari bahan-bahan tercemar. Ia bertujuan digunakan untuk manusia, termasuk untuk air minuman. Sumber air yang dirawat ini mungkin daripada air mentah ataupun air yang telah digunakan oleh manusia. Air yang telah digunakan oleh manusia ini dikenali sebagai air sisa ataupun air kumbahan. Di setengah negara seperti Singapura, air kumbahan tadi tu dia dirawat dan dikitam semula supaya boleh digunakan untuk air minuman. Air itu dirawat melalui program yang dikenali sebagai New Water. Manakala di Malaysia disebabkan sumber air yang mencukupi, tak sampai seperti tahap Singapura yang tidak mencukupi sumber air. Bahan-bahan yang dikeluarkan semasa proses rawatan ini adalah seperti bahan pejal, bakteria, alge, virus, kulat dan sebagainya. Semasa proses rawatan air ini boleh dilakukan dengan pelbagai cara. Ia terbahagi kepada kaedah mekanikal, kaedah fizikal, kaedah biologikal dan juga kaedah kimia. Seterusnya ialah proses rawatan air. Ini adalah gambaran kepada proses rawatan air yang bermula daripada air sungai, seterusnya kepada proses penyaringan dan ke proses pengudaraan, seterusnya kepada enapan cemah iaitu dalam tangki enapan, seterusnya dia akan pergi kepada penapisan air untuk menjadikan air itu menjadi air jernih. Setelah ke saluran air jernih yang dia akan pergi kepada pemfloridaan, pembasmian kuman dan penyesuaian pH. Seterusnya barulah kepada tangki simpanan. Setelah ke tangki simpanan, dia akan pergi kepada pam air jernih, seterusnya terakhir ialah tangki agihan. Ini adalah aturan proses yang berlaku di sesebuah loji rawatan air. Seterusnya ialah kepada pengujian kebersihan air. Terdapat 3 pengujian yang kita boleh dapat. Yang pertama ialah rupa dan fizikal air. Untuk rupa dan fizikal air, kita perlu ambil 1 gelas air dan lihat air itu pada arah cahaya lampu atau matahari. Perhatikan di dalam air itu jika ada partikel yang mendap atau kekeruhan. Sekiranya ada partikel mendap atau kekeruhan, ini bermakna air itu ialah air yang tercemar. Sekiranya tiada partikel yang mendap ataupun keruh, itu bermakna air itu bersih. Yang kedua ialah bau dan rasa air. Air yang tercemar boleh menyebabkan rasa air itu tidak menyenangkan seperti rasa sabun.
terlalu payau atau lain-lain. Rasa sabun pada air mungkin disebabkan oleh air itu terlalu berakali. Terlalu payau pula mungkin disebabkan oleh kandungan mineral garam yang tinggi. Yang ketiga ialah kaedah objektif mengukur kebersihan air. Kaedah ini menggunakan kaedah pengujian MAN. Bagi orang awam, terdapat kit alat pengukur untuk mengukur tahap kebersihan air. Kit ini kalau di luar negara mudah untuk didapati, manakala di Malaysia susah untuk mendapat kit kebersihan air ini. Seterusnya ialah rumusan. Proses rawatan ini sangat penting kerana air perlu dirawat untuk mendapatkan air bersih daripada sebarang pencemaran daripada bakteria, alga yang boleh menyebabkan penyakit kepada manusia. Dengan adanya proses rawatan air ini, kita boleh menikmati air bersih tanpa sebarang raguan dan kita tidak perlu risau untuk mendapatkan sebarang penyakit daripada air yang tidak dirawat. Itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih.